Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Cikgu Ipin. Untuk subjek PSV tahun 6 pada hari ini, kita akan belajar macam mana nak hasilkan karya menggambar dengan menggunakan teknik collage dan juga gosokan. Dah tak payah nak buang masa lagi, jom kita tengok apa dia alatan dan bahan yang kita akan gunakan untuk hasilkan karya pada hari ini. Jom! Alat dan bahan yang kita akan gunakan untuk hasilkan karya pada hari ini, yang pertama ialah kertas lukisan ataupun kertas A4, pensel dan pemadam, marker pen, kertas warna, kemudian kita perlukan gam, tak kisahlah gam stick ataupun gam air, pensel warna dan juga apa sahaja alat atau bahan yang mempunyai permukaan yang tidak rata, contohnya kotak yang saya akan gunakan ni. Alatan dah tahu, bahan dah tahu, teknik dah tahu kita nak buat apa. Jadi nak tunggu apa lagi? Jom kita buat. Okey, mula-mula sekali kita kena ada kertas lukisan ataupun kertas A4. Saya pakai kertas A4 je. Lepas tu kita ambil pensel dan kita terus start melukis. Oh, pemadam jangan lupa, nanti kalau ada salah boleh padam. Okey, saya lukis gambar ikan hari ni. Saya lukis yang simple-simple je, yang mudah-mudah je, tak nak yang susah-susah. Okey, tips dia kalau kita nak melukis, sebab kita nak gunakan teknik collage. Teknik collage ni kita nak koyakkan kertas dan tampal. Jadi jangan lukis banyak ada ruang yang kecil ataupun ruang yang sempit lah, sebab nanti kita nak koyakkan kertas dan tampal tu susah. Jadi saya lukis pun ni besar-besar supaya kita senang nak tampal lah nanti Okey, lukis je cantik, kemas-kemas, tapi macam lambat pula. Kejap lagi lah tengok. Bam! Dah siap lukis. Okey, jadi lepas dah siap lukis ni, kita ambil lah marker tadi. Kita gunakan marker tu untuk pekatkan garisan-garisan tadi lah, biar lukisan kita nampak lebih kemas dan cantik. Lambat lah. Okey, sekejap. 1, 2, 3. Dah siap kita gunakan marker. Okey, kita dah siap garisan dia tu guna marker, tapi kat tepi-tepi ni macam terlampau kosong. Jadi apa kita nak buat? Kita ambil pensel. Lepas tu kita lukis. Kita lukis apa biasa konon-konon ikan ni dekat dasar laut lah. Okay, kita lukis pasir-pasir laut, dalam laut tu kan. Lepas tu macam dalam cerita SpongeBob, kita ada rumpai-rumpai tu, kita lukis rumpai-rumpai. Okay, tapi jangan lukis kecil-kecil sangat lah, sebab nanti kita nak warna susah. Kalau kita nak tampal kertas susah. Jadi kita lukis dalam besar-besar macam ni, dalam 3 helai cukup lah. 3 helai rumpai. Tapi yang belakang ni saya tak nak gunakan teknik collage, saya nak gunakan teknik gosokan. Maksudnya saya nak warnakan beralaskan dengan permukaan yang tak rata lah. Okay, lepas kita dah siap lukis rumpai, lukislah batu. Batu ni saya rasa macam nak guna teknik gosokan, nak gosok dekat dinding lah. Okay, jadi dekat depan dia, depan ikan ni, kita lukis batu lagi. Apa lagi kan, nak lukis kerang-kerang nanti susah pula nak warnakan dia semua. Jadi kita lukis yang mudah-mudah je, tak payah nak susah-susahkan diri. Okay, batu, lengkung-lengkung garis, lengkung-lengkung garis. Dah siap. Okay, lepas tu ikan ni konon-konon bernafas lah. Kita letaklah sikit buih-buih dekat depan mulut dia. Bup, 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 bup. Macam tu bunyi dia pun boleh. Okay, lepas dah siap semua, kita jangan tunggu lama-lama. Kita terus ambil marker dan kita pun buat benda yang sama macam dekat ikan tadi lah. Okay, lambat. Okay, macam ni je cepat. 1, 2, 3. Bam! Dah siap. Campak marker tu dah siap. Okay, letak tepi. Sekarang kita nak ada banyak garisan-garisan yang pensel tadi. Kita ambil pemadam dan kita padamkan. Saya padam pelan-pelan je sebab bergoyang meja ni kalau padam kuat-kuat. Padam pelan-pelan pun dah bergoyang. Ada terlebih, ada tersalah buat tadi tu, kita biarkan je lah, halal lah. Tapi kalau boleh janganlah buat macam tu kan. Okay, ni kalau saya nak buat semula makan tahun. Jadi biar jelas itu. So nanti pun saya nak warnakan batu tu dengan warna hitam. Okay, dah siap padam-padam semua. Bersih-bersihkan semua-semua apa yang patut. Apa yang tak perlu tu buang je. Tak payah nak biar-biarkan kat situ. Kita nak buat hasil seni ni, kita nak hasil yang kemas lah.
Okey, buang-buang habuk sana. Okey, dah bersih. Kira okey lah tu kan. Okey, lepas tu kita nak buat apa pula? Okay, inilah masanya untuk kita buat collage. Ambil kertas warna dan juga gam. Gunting perlu ke tidak? Tak perlu. Sebab collage tak perlu gunting pun tak apa. Dan saya tak nak pun guna gunting. Biru saya nak warnakan untuk badan dia dan kuning untuk sirip-sirip dia. Okay, jadi teknik collage yang kita gunakan ni koyak dan tampal. Kalau nak gunakan potongan yang seragam, contoh nak guna penebuk lubang, nak tebuk lubang, nak tebuk ataupun nak jadikan kertas ni bulat-bulat semua pun boleh, tak ada masalah, ikut kreativiti masing-masing. Okay, tapi saya tak naklah guna benda tu. Saya nak apa orang kata, gunakan yang lebih mudah lah, koyak dan tampal. Okay, tampalkan rapat-rapat kertas tu. Kalau boleh kita dah tak nak kawasan, contoh saya nak sekarang ni saya tampal dekat bahagian dalam badan ikan tu. Kalau boleh dalam badan ikan ni saya tak nak ada putih langsung. Okey. Kita nak warna biru semua. Jadi koyak dan tampal. Okey, kalau kita guna saya sekarang ni gunakan gam glue stick. Okey, sebab saya memang suka glue stick. Saya rasa lebih senang, dia tak berlendir. Jadi kalau gunakan gam cair, gam cecair, sama jugalah teknik dia. Gamkan pada kertas warna, kemudian tampalkan pada lukisan. Jangan tabur, jangan siram gam dekat lukisan lepas tu baru nak tampal kertas warna. Sebab nanti dia akan jadi apa tahu, gam tu akan kering dulu baru kita boleh warnakan. Dan sedikit tips, okey, satu tips bila kita buat collage ni, pastikan ada kain lah, kain ataupun kertas tisu. Saya tak tunjuk lah kat dalam ni kan. Saya gunakan kertas tisu, tapi kalau guna kertas tisu ni nanti tangan kita yang bergam tu kita nak lap, nanti kertas tisu tu pula yang melekat dekat jari kita. Jadi guna kain lebih baik lah kot. Okey, dah siap. Sebenarnya tadi ada satu klip yang saya tertinggal. Saya ingatkan saya rakam, rupanya tak. So sekarang kita nak buat sirip dia pula. Kita gunakan warna kuning. Okey, tampal sama juga macam biasa. Okey, kalau ruang yang kecil tu kita koyakkan kertas yang lebih kecil lah. Kecil lah. Kecek pun boleh. Okey, ruang yang sempit-sempit tu kita koyakkan halus sikit dia punya kertas. Kalau yang ruang yang besar tu boleh lah. Cikgu baik saya buat besar-besar warna biru tu, saya koyakkan besar-besar, tampal cepat sikit siap. Ya, memang cepat siap, tapi itu kerja orang yang malas, ya, dan tak cantik pun kalau buat macam tu. Kalau kita buat macam ni lebih nampak nilai-nilai seninya lah, dan lebih kemas, lebih cantik. Kalau boleh tangan tu kena sentiasa bersih, sebab nanti kalau kita tampal kadang-kadang kotoran pada tangan kita yang pada gam tu akan melekat sekali dekat tampalan collage kita. Okay, tampal sampailah siap. Celah tu susah sikit tu. Jadi kena koyakkan halus-halus. Kalau tertindih dekat garisan hitam tu tak apa, biarkan je dulu, nanti tahulah kita buat. Dah pun siap. Okay, ni saya marah sebab sepatutnya yang hijau ni saya tunjuk tapi videonya tak rakam pula. Ya Allah ya Rabbi. Okay, tak apalah. Sekarang ni saya nak tunjuk, saya nak warnakan yang hitam ni dekat dinding. Takkan nak tunjuk pun kat dinding rumah masing-masing ada kan. Buat sendiri. Okey, dah siap pun warna batu. Saya gosok pada dinding. Kemudian saya nak warnakan dia punya tanah, dia punya pasir dia tu. Saya nak gunakan warna coklat. Memandangkan tadi saya tak dapat tunjuk yang daun-daun rumpai tu guna bedak alah ni kan, guna kotak ni. Jadi saya nak tunjukkan, warnakan lantai tu gunakan kotak ni. Okay, alaskan dekat bawah. Kalau boleh jangan gerak-gerakkan, jangan pindah-pindahkan kertas dengan kotak tu. Biar dia setempat dekat situ, jangan gerak-gerakkan, sebab nanti jadi tak kemas lah. Jadi sebabkan saya punya corak kotak tu melintang, jadi saya warnakan ni arah yang berlawanan lah. Saya warnakan dengan cara menegak. Baru dah nampak kalau saya punya pensel warna tu pun melintang juga. Jadi tak adalah nampak dia punya kesan-kesan gosokan tu. Garisan-garisan tu nanti tak nampak dengan jelas. Jadi warna je sampai habis. Okey, kalau nak alihkan pun alihkan berhati-hati. Dan sekarang ni dah siap pun. Kita nak buat warnakan dia punya air pula. Okay, air warna biru lah macam biasa. Saya ada satu kotak kasut ni saya beli dekat DIY. Dia punya permukaan dia sangatlah tidak rata. Bukanlah, dia permukaan dia tak rata lah. Jadi
Saya letak dekat situ, tapi saya tak nak bagi saya punya kertas ni lari-lari. Jadi saya ambil selotip, saya tampalkan dekat belakang, dekat bahagian yang saya dah warnakan. Saya tampal dekat batu tu. Jadi dia tak mendekat. Sebenarnya tak berkesan sangat pun selotip ni, sebab saya punya plastik, kotak tu plastik kan. Jadi dia tetap juga bergerak. Okey, kita warnakan je sampai siap semua. Okey, warna cantik, lagi cantik daripada saya warna pun lagi bagus. Okey, kemudian dah siap warna. Tada! Okey, sekarang kita nak kemas. Alamak, saya tertinggal sesuatu lah kat situ. Kena koyakkan balik kertas dan kita tampal kat situ. Koyak kecil-kecil dan tampal. Okey. Sekarang ni masa untuk kita kemaskan guna marker. Kita ambil marker yang tadi tu, kita pekatkan balik garisan-garisan yang dah tertindih dengan kertas. Kertas warna yang kita dah tampal-tampal tadi tu kan. Kan dia tertindih-tindih. Jadi kita pekatkanlah balik garisan dia. Jadi nampaklah lebih kemas. Inilah yang membandingkan hasil yang kemas dengan hasil yang tak kemas. Okay, gariskan je semua. Semua dah siap nanti. Mata dia pun eja-eja balik apa yang patut. Dan kita letak balik garisan-garisan yang sirip-sirip yang kita lindung tadi. Ke atas pun sikit. Tambahlah bagi ada-ada gedi-gedi sikit kan. Okey, itu sahaja hasil kerjanya. Tada! Dah siap. Okey, saya dah tunjukkan macam mana nak buat menggambar menggunakan teknik collage dan juga gosokan. Jadi tugasan untuk murid-murid saya ialah, satu, anda kena hasilkan karya menggunakan teknik yang sama, iaitu collage dan juga gosokan. Temanya adalah haiwan. Haiwan je. Kalau manusia berperangai haiwan, tak boleh. Nak haiwan. Okay, tak kisahlah nak guna ikan macam saya, ataupun apa sahaja haiwan, nak guna harimau ke apa benda, gunakan tips-tips yang saya dah bagi tadi, gunakan cara-cara macam mana yang saya dah buat tadi. Jadi awak boleh buat dan kemudian hantarkan gambar hasil kerja ataupun hasil karya yang awak dah buat kepada saya melalui aplikasi WhatsApp. Okey. Itu sahaja. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Kalau faham, kalau video ni membantu untuk buat karya, jangan lupa tekan like. Dan kalau ada apa-apa soalan, ada komen, cadangan dan sebagainya, boleh tanya dekat ruangan komen. Okey? Satu lagi, saya lupa nak pesan. Jangan main-main dekat luar, stay at home, jaga SOP, jangan pergi mana-mana waktu PKP, duduk rumah, belajar. Jangan main game aja. Data tu habis, jangan buat main game je. Tengok video-video pembelajaran, banyak ada dekat YouTube ni, dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Okey, jumpa lagi dalam sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum.